Dan itulah salah satu daripada perkara yang sentiasa kita nak daripada Allah. Kita minta ampun daripada dosa-dosa kita. Lepas solat pun kita istighfar, kan? Lepas solat, padahal solat itu sendiri menghapuskan dosa. Kita wuduk tadi, wuduk menghapuskan dosa. Lepas solat kita istighfar, lepas keluar toilet pun kita istighfar, minta ampun pada Allah. Macam banyak tempat kita istighfar, minta ampun pada Allah. Dan kita buat macam-macam perkara yang mendatangkan keampunan daripada Allah. Cuma daripada semua tu, kenapa kita asyik minta ampun? Satu, ya sebab kita ni memang banyak dosa. Dan satu lagi sebab kita ni sebagai hamba, memanglah kita perlu minta ampun daripada Allah. Tak kira kita sedar atau tidak kita buat dosa. Yang seterusnya adalah sebab kita nak layak masuk syurga. Nak layak masuk syurga Allah Ta'ala masukkan orang yang telah Allah ampunkan. Jadi kita nak minta pengampunan daripada Allah. Masuk syurga bermakna merdekalah kita daripada api neraka. Dan merdeka daripada api neraka itulah yang paling penting sekali bagi kita sekarang ni. Dan merdeka daripada British itu adalah satu nikmat. Daripada penjajahan sebelumnya, Portugisnya, Jepunnya dan sebagainya, juga adalah satu nikmat. Tapi merdeka daripada neraka Allah Ta'ala, itulah nikmat yang paling besar sekali. Tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, pihak masjid pasangkan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan kalau hayatilah bacaan tadi tu. Saya pun tak pasti siapa ya bacaan siapa tu, saya tak kenal sangat qori-qori ni. Tapi bacaan tadi qori tu, dengar suaranya pun muda lagi. Qori tadi kalau tuan-tuan dengar dia baca, ada part-part yang dia macam dia hiba kan, dan macam menangis kan. Tuan-tuan perasan lah, memang perasan lah, confirm kan, dengar bacaan dia tu. Dia menangis dekat mana? Ada beberapa tempat. Satunya adalah dia menangis ketika membacakan ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, cerita tentang ashabus shimal, tentang mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Sebab surah Al-Waqi'ah cerita pada kita ada 3 golongan manusia. Satu golongan yang dipanggil sebagai sabiqun as-sabiqun ataupun as-sabiqun al-awwalun. Yang keduanya adalah ashabul yamin. Yang ketiganya adalah ashabus shimal. Jadi yang golongan yang ketiga ni, bila beliau bacakan ayat tadi, beliau bacakan dengan sampai menangis. Sebab apa? Sebab beliau cuba memahami apa yang ada dalam ayat tersebut dan cuba menghayatilah. Bila kita cuba hayati, akhirnya kita akan menangis. Sebab ceritanya tentang siksaan api neraka yang sangat dahsyat. Dan bila diceritakan tentang siksaan api neraka, memang siapa yang faham akan rasa gerun, akan rasa bimbang, dan akan rasa takut sangat Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan mereka yang masuk ke dalam api neraka. Jadi satu perkara yang wajar untuk kita sepatutnya, bila kita dengar surah macam ni, tuan-tuan apa kata kalau lepas daripada ni, kalau dipasang lagi bacaan tadi kan, setiap minggu pasang surah yang sama ke lain? Lebih kurang lah, ada list dia lah kan. Tuan-tuan, apa kata kita buka je handphone masing-masing kan, tengok tafsir. Kan ada tafsir kan. Kalau kita tak ada apps pun, kita boleh tengok dekat quran.com ke apa ke, ada je terjemahan. Yang penting bawa handphone lah. Siapa yang tak bawa handphone tak apalah. Siapa yang bawa handphone, keluarkanlah handphone sekejap, tengok tafsir dia, tengok ayat yang dia baca kan. Surah tu bukan sekadar tengok ayat dia dari segi tajwid ke apa ke, tengok dia punya terjemahan. Tengok satu-satu terjemahan dia, ya Allah kan. Memang kita akan feel, kita akan rasa lebih lagi, insya-Allah. Okey. So kita nak merdeka daripada api neraka. Dan nak merdeka daripada api neraka, nak bebas daripada api neraka, dia memang satunya memang pilihan daripada Allah Ta'ala. Allah pilih, Allah yang menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Betul, ini semua kita tahu. Wa anqadhakum, dia yang menyelamatkan kalian, dia yang mengeluarkan kalian. Dalam ayat yang lain sebut gunakan perkataan keluar, ada satu ayat sebut menyelamatkan dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala juga bila nak menyelamatkan kita daripada azab, Allah Ta'ala datangkan cara-caranya, Allah datangkan sebabnya. Dan antara sebab yang utamanya adalah minta pengampunan ataupun kembali kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah. Tadi ayat yang saya baca, tuan-tuan perhatikan ayat yang saya baca tadi daripada surah Az-Zumar. Waktu mula-mula sekali tadi saya sebut ayat ni,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh baginda untuk memberitahu kepada kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melampau, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri, melampau atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semua sekali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan perhatikan ayat ni. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala tujukan kepada mereka yang melakukan dosa, kan? Asrafu ala anfusihim, melampau atas diri mereka. Siapa yang rajin buat dosa ni? Kita lah, kita semualah, kan? Semua kita orang yang melakukan dosa. Dosa-dosa lampau tak cukup, dosa sekarang lagi, kan? Berlambak-lambak yang kita dah buat dosa. Kalau kita nak renung dosa-dosa kita daripada dulu, memang tak boleh tidur kita, kan? Terlalu banyak dosa-dosa yang telah kita buat. Dosa pada Allah ataupun sesama makhluk, pada mak bapak, pada guru, pada apa-apalah, kan? Berapa banyak dosa yang kita dah buat. Jadi dosa-dosa yang terlalu banyak yang kita dah lakukan, yang kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa tu, walaupun kita minta ampun banyak-banyak. Mungkin kita akan rasa terbeban, kita akan rasa kecewa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala pujuk kita. Allah Ta'ala pujuk sebenarnya. Allah Ta'ala bagi dengan bahasa yang sangat indah untuk kita. Allah Ta'ala pujuk, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah boleh je sebut wahai orang yang berdosa, wahai orang yang melampaui batas, boleh je. Ataupun boleh je secara umum, wahai manusia, pun boleh. Ataupun lebih hebat lagi daripada tu, mungkin lebih tinggi kedudukannya, wahai hamba-hamba. Sebab jadi hamba tu pun lebih hebat daripada sekadar jadi manusia. Kita nak betul-betul jadi hamba Allah, boleh je. Tapi Allah Ta'ala sebut ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu satu bahasa yang sangat, kita kata, dikira sebagai memujuk seseorang, satu penghormatan sebenarnya. Hamba-ku, kan? Maknanya Allah memanggil kita dengan gelaran hambanya, sedangkan kita ni dah buat dosa. Kan kita kata kalau orang tu buat dosa sampai kita pun tak mengaku kawan, tak ada yang mak bapak tak mengaku anak, guru tak mengaku anak murid dan sebagainya, kan? Tak nak panggil pun orang tu dengan gelaran yang dinisbahkan kepada diri dia. Hanya kalau kau bukan anak aku lagi, macam tu contohnya, kan? Bahasa drama kan macam tu. Kau bukan anak aku lagi, maknanya tak nak dinisbahkan dia tu kepada mak bapak. Mak bapak tu tak nak dinisbahkan budak tu kepada dia. Okey. Tapi bila Allah Ta'ala nisbahkan benda ni kepada orang yang berdosa, hamba-ku, kan? Itu satu perkara yang sangat-sangat manis sebenarnya bagi orang yang dah buat salah, bagi orang yang dah buat dosa macam kita, kan? Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampau atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau kecewa, jangan kau pernah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan kecewa daripada rahmat Allah. So ayat ni sekali lagi maknanya pujukan satu lagi, jangan kau kecewa, ada lagi harapan untuk engkau. Kita ni semua ni nak bebas daripada api neraka. Bila kita dengar cerita pasal neraka, memang kita akan rasa macam gerun dan rasa macam kita ni tak lepas, tak bebas. Bak kata Sayyidina Umar bin Khattab, tuan-tuan pun biasa dengar kata-kata beliau apa? Kalau semua manusia ni masuk syurga kecuali seorang, nescaya aku risau, takut-takut akulah seorang tu, ya? Maknanya apa? Masih lagi ada rasa dalam diri tu, akulah itu yang akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Rasa takut sangat, rasa bimbang sangat. Dan rasa bimbang ni penting supaya kita tak syok sendiri. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi pula harapan. Jadi itu yang dipanggil sebagai al-khawf dan ar-raja. Ada rasa takut, rasa bimbang, dan ada lagi rasa berharap pada Allah Ta'ala. Berharap ni datang daripada ayat ni tadi, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau kecewa, jangan kau putus asa daripada rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah ampunkan semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ada cara dia. Ayat berikutnya sambung, bukan saja tak putus asa, Allah Ta'ala suruh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembali pada Tuhan kalian dan berserahlah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang pada kalian azab kemudian kalian tidak akan lagi ditolong. Apa tadi katanya? Kembali kepada Allah dan berserah pada Allah. Maknanya nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala tadi tu, dia ada syarat dia. Syarat dia mesti balik pada Allah dan berserah pada Allah. Selagi mana tak kembali pada Allah dan berserah pada Allah, selagi itu payah nak dapat rahmat dan pengampunan Allah. Sebabnya kita masih lagi syok sendiri, masih lagi rasa kita yang hebat. Nak berserah pada Allah inilah satu ujian sebenarnya. Betul ke kita ni serah pada Allah, ataupun masih lagi serahkan diri kita pada diri kita sendiri ataupun makhluk yang lain? Merdeka yang sebenar